Baik, ini slot terakhir dalam Lensa IPT malam ini. Kalau awal tadi kita ada perlihatkan pakaian songket. Sebenarnya mengetengahkan elemen tradisi seni songket dan menggunakannya sebagai satu padanan bersama dengan aktiviti riadah nampak mustahil, tapi sebenarnya ia merupakan satu peluang dan ruang perendahan kepada penuntut dan komuniti setempat tentang kepentingan menghargai warisan songket dari segi pakaian, kraftangan dan budaya. Jadi untuk kita bercakap berkenaan dengan senam seni songket, kita bersama dengan Datuk Rosli Yusof, Naib Presiden Kanan Komunikasi dan Endowment Management and Science University MSU, dan juga kita bersama dengan Eddie Cheong Effendi Cheong, pengarah program International Songket Run 3.0. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kita tengok senam seni, dua benda berbeza, Datuk. Tapi macam mana kita boleh gabungkan dan elemen perbezaan ini dapat disatukan? Okey. Terlebih dahulu terima kasih kepada Lensa IPT kerana menjemput kami malam ni untuk berkongsi sedikit maklumat tentang International Songket Run yang bakal dianjurkan oleh Management and Science University pada insya-Allah pada 25 Februari 2023 nanti. Berbalik kepada soalan tadi ni, seni dan songket macam mana ini boleh digabungkan. Sebenarnya kalau seni ini merujuk kepada songket, fabrik songket itu, manakala sukannya adalah larian. Ini sebenarnya adalah hasil daya kreativiti pelajar-pelajar MSU yang menzahirkan bahawa larian kami ini perlu dimasukkan elemen-elemen warisan negara, dan di sinilah songket itu menjelma. Dan kalau kita tengok apabila program songket ini diwujudkan kali pertamanya melalui ASEAN Songket Festival pada 2018 dulu, kita ada menjemput beberapa negara di rantau ASEAN untuk turut serta dalam pameran. Tapi itu masa itu adalah pameran sahaja. Susulan daripada sukses International Songket Festival itu, kita wujudkan satu lagi program yang kita panggil sebagai International Songket Run 1.0 pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama? Pada tahun yang sama. Itu mulanya lah? Itu mulanya. Dan kita dapati penyertaannya agak menggalakkan. Dan oleh kerana ia adalah adunan songket dan sukan, jadi kita mendapati penyertaan para pelari semua tu datang dengan daya kreativiti masing-masing. Ada yang berpakaian songket, pasangan yang berpakaian songket, songket yang diguna semasa hari perkahwinan dia dan sebagainya. So it is based on fun run. Begitulah. Betul, baik. Tapi kenapa songket, Datuk? Songket ni panjang ceritanya. Pendek kan? Kenapa kita tak ambil kain pelikat? Kenapa kita tak ambil sarung batik? Tenun kenapa? ke? Betul. Kalau kita tengok macam mana yang saya sebutkan tadi, songket ini adalah satu fabrik yang agak unik di rantau ASEAN. Baik. Ya, di Brunei, di Malaysia, di Singapura, di Myanmar, di Thailand, some parts of Vietnam, juga di India, di Pakistan dan sebagainya. Tapi mungkin mereka tidak memanggilnya fabrik ini sebagai songket, even di Jepun pun. Dan kebetulan juga songket menjadi fabrik pilihan di kalangan pelajar-pelajar desain kita, di mana songket ini telah diadunkan dengan fabrik daripada Jepun, kimono, di mana fashion contemporary dihasilkan. Jadi bermula daripada situlah songket ini menjadi satu fabrik yang kita ambil sebagai fabrik warisan yang kita adunkan dengan pelbagai aktiviti di kampus ketika ini. Okey, baik. Kita nak dengar juga berkenaan dengan International Songket Run 3.0 ni. Mungkin Eddie boleh ceritakan sikit. Baik. Untuk International Songket Run 3.0 ni, daripada kesinambungan COVID-19, kita telah buat dua mod sebenarnya. Dua mod, salah satunya mod virtual dan lagi satunya mod fizikal. Dan saya yakin anak-anak muda sekarang telah terbiasa sebenarnya dengan mod virtual, iaitu kata pendeknya sebenarnya mod online. Tapi macam mana kita nak gabungkan mod virtual ni dengan online untuk event larian?
Jadi macam mana kita lakukan ialah kita pelari boleh berlari di rumah, merekodkan larian mereka, tapi sebab sekarang kita boleh merekodkan dengan apa-apa apps. Kita ada banyak apps di luar sana yang boleh rekodkan larian kita dan kita bagikan kepada pihak International Songket Run. Dan untuk event fizikal pula, seperti biasa 5 km di MSU 25 Februari. Baik. Itu kira boleh jadi pasca bajet run, Datuk? Ya, betul. Sehari selepas bajet. Betul. Okey, Datuk. Kalau kita ikut International Songket Run, kita nak lari sikitlah daripada International Songket Run 3.0 ni. Kalau di MSU, sebagai pemimpin besar di MSU juga, mungkin Datuk lihat ini antara salah satu peluang untuk kita terjemahkan MSU kepada setiap lapisan masyarakat. Betul. Mungkin ada lagi perkara-perkara yang boleh diterjemahkan ataupun yang tersirat di sebalik Songket 3.0 ni untuk kita berikan perendahan kepada masyarakat luar sana untuk terus ke MSU. Sebenarnya pemilihan Songket seperti mana yang saya sebutkan tadi ini adalah untuk kita mengukuh dan mengekalkan warisan negara. Sebab Songket ni adalah satu fabrik di mana ia adalah satu fabrik yang selalu diguna pakai dalam banyak majlis tertentu di Malaysia. Begitu juga Songket ini adalah satu fabrik yang sama juga di negara-negara lain. Jadi salah satu daripada unsur ciri larian International Songket Run ini adalah penyertaan para peserta daripada, saya rasa daripada lebih kurang 20 negara. Oh, banyak. Jadi usaha kami untuk mengembangkan larian Songket ini di peringkat antarabangsa sedikit sebanyak sudah pun tercapai. Cuma kami mengharapkan lebih ramai lagi para peserta antarabangsa turut serta dalam program ini. Sebenarnya dengan pengalaman kita dengan COVID sebenarnya membuka lebih banyak ruang untuk peserta-peserta antarabangsa turut serta dalam program Songket Run ini. Seperti mana yang diceritakan oleh saudara kita tadi ini, banyak penyertaan yang dibuat melalui virtual run, di mana mereka terpaksa berlari sejauh 10 km kan, berbandingkan dengan larian fizikal yang dibuat di kampus sekarang ni. So memandangkan kaedah itu ada ditawarkan, maka ia memudahkan penyertaan pelari-pelari antarabangsa. Baik. Saya kira kalau international run ni, satu program international ni sangat berat. Apa cabaran yang Eddie lalui sepanjang mengendalikan program international Songket Run ni? Okey, cabaran yang kita lalui sepanjang daripada edisi 1 sampai ke 3. Sebenarnya Eddie memang pengarah tetap daripada edisi 1 sampai 3. Bukan, Eddie daripada edisi yang ketiga. Oh, okey. Edisi tahun ni. Edisi tahun ni lah. Edisi tahun ni. Jadi Eddie ambil, bagi Eddie, cabaran untuk Songket 3.0 ini adalah pandemik. Macam mana yang kita tahu, Songket edisi yang ketiga ni telah ditangguhkan daripada tahun 2019 dan pada tahun ini 2020 dan pada tahun ini 2023 baru kita mulakan balik dengan yang saya cakapkan tadi, virtual dan juga fizikal. Dan itulah cabaran dia sebenarnya, sebab pada waktu sekarang kita tak boleh nak ada kontak yang sangat banyak. Jadi kita mengekalkan orang kata amount pelari itu dalam sesuatu amount yang orang kata selamat, dan untuk memastikan keselamatan kepada peserta juga. Itulah cabaran untuk kami. Alright. Berapa sasaran peserta untuk edisi 3.0 ni, Eddie? Sasaran peserta untuk edisi 3.0 sebenarnya sasaran kita adalah sebanyak 5,000. 5,000? Untuk Malaysia saja? 5,000 termasuk luar negara sekali. Luar negara. Dan untuk pengetahuan Syarul, sebelum ni kita pernah mencapai sebanyak 4,868 peserta. Wow. Dan kita pernah dinobatkan di dalam Malaysian Book of Record sebagai participation yang teramai untuk larian Songket. Jadi pada kali ini kita cuba untuk mensasarkan 5,000 dan insya-Allah saya percaya dengan semangat rakyat Malaysia yang sayang akan warisan kita, kita akan dapat mencecah 5,000 itu. Sebenarnya kita dapat 2 Malaysia Book of Record pengiktirafan. Pada edisi pertamanya adalah penyertaan
peserta yang memakai songket yang paling ramai. Itu rekod pertama. Baik. Rekod kedua adalah penyertaan yang teramai, lebih kurang dalam 4,800. Tahun ini kita mensasarkan 5,000, insya-Allah 5,000 lebih. Dan saya difahamkan juga pendaftaran masih lagi dibuka. Okay. Sebab larian ini akan dilakukan pada 25 Februari nanti. Baik, hari Sabtu tak silap saya. Hari Sabtu. Dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Selangor telah bersetuju untuk berangkat tiba untuk melancarkan larian ini. Duli Yang Maha Mulia juga telah pun hadir daripada edisi pertama kami lagi dalam ASEAN Songket Festival 1.0, 2.0 dan insya-Allah tahun ini 3.0. Insya-Allah. Ya. Saya bila dapat topik senam seni songket daripada MSU ni peringkat international, saya tak terkejut sebab MSU memang satu nama yang rancak untuk mempromosikan budaya Malaysia, mempromosikan negara Malaysia sebenarnya ke peringkat antarabangsa. Mungkin ada sedikit tambahan kepada Datuk untuk promosikan lagi MSU. Ya. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, pendaftaran masih lagi dibuka. Kita akan pamerkan QR code dan mereka yang berminat untuk menyertai larian ini boleh scan QR code itu dan akan dibuka bermula malam ini, akan ditutup jam 10 ataupun jam 9 malam esok. Jangan bimbang kalau terlepas, kita boleh follow Instagram Songket Run dan di situ boleh di-scan lagi QR code-nya untuk pendaftaran seterusnya. Baik. Dan apa yang baiknya ialah pendaftaran yang akan dibuat sekarang ataupun esok akan mendapat sedikit diskaun. Ada diskaun. Kalau tidak, dia kena bayar RM35. Okey. Kalau pendaftaran hari ini ataupun esok, RM30. Kalau saya berapa, Datuk? Kita bincang belakang. Boleh bincang. Boleh bincang. Boleh. Okay. Dan peserta akan diberikan biasalah Songket Run punya t-shirt. Okey. Mungkin sebelum kita berakhir, Eddie, ada sikit kata-kata kepada rakan-rakan yang sedang menonton sekarang ini. Mungkin kawan-kawan Eddie nak ajak. Baik, suka untuk saya kongsikan Songket Run 3.0 ni adalah merupakan salah satu fun run. Jadi makna kata dia terbuka untuk keluarga, daripada umur anak kecil kepada umur senior, veteran. Orang kata otai masih berbisa. Jadi kita juga ada beberapa kategori untuk hadiah dan kita ada kategori contohnya peserta termuda ataupun peserta tertua dan juga kita ada pakaian paling kreatif. Jadi harapan Eddie dan kata-kata akhir daripada saya berharap agar kita boleh ramai-ramai sokong event Songket Run ini, di mana event ini pegang teguh kepada warisan negara kita dan sama-sama kita mencipta fenomena dan juga rekod. Mungkin insya-Allah rekod terbaru ya Syarul, rekod terbaru untuk International Songket Run untuk MBR seterusnya. Insya-Allah. Baik, terima kasih kita ingin ucapkan kepada Datuk Rosli Yusof, Naib Presiden Kanan Komunikasi Endowment Management Science University MSU dan juga Eddie Cheong, FND Chair Pengarah Program International Songket Run. Semoga berjaya pada minggu depan. Sabtu 25 Maret. Pada anda boleh lagi cepat-cepat daftar kepada program International Songket Run 3.0. Masih lagi ada promosi RM30 Datuk ya? Ya, ada. Dapatkan segera kerana ini bukan kerusi penyertaan ini agak terhad dan kita sama-sama ramaikan fun run ini dan semoga kita akan jumpa nanti hari Sabtu 25 hari bulan 2023. Baik, sebelum kita nak ikuti persembahan daripada PACC MSU, saya Syarul Islam, jumpa kami di Lensa IPT pada minggu-minggu depan. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.